So cikgu akan sambung lagi tentang 3 keadaan jirim. Okey, yang sebelum ni cikgu dah bincangkan apakah itu jirim dan sebagainya. So hari ni pula untuk 3 keadaan jirim Dan cikgu kalau boleh nak habiskanlah apa benda yang sampai habis bab ni hari ni lah. So 2 kali sajalah Okey, now awak tengok sini. Okey, kita nak belajar 3 keadaan jirim. Anak-anak, jirim ada 3 keadaan saja sebenarnya. Okey, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. So pepejal, cecair dengan gas ni dia ada teori di sebalik ni. Okey. So kalau korang tahu apakah pepejal, cecair dan gas tu apa, betul tak? So now kita akan belajar apakah itu teori kinetik. So what is teori kinetik? Teori kinetik ni dia kata apa tahu? Teori kinetik jirim menyatakan jirim ini terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Sentiasa bergerak ke semua arah. So apa maksudnya? Kalau korang nak tahu cikgu apa maksudnya halus? Halus tu maksudnya yang paling last dah. Dia dah tak akan dah potong lagi dah. Zarah tu paling kecil dah. Kalau kau potong pun tak boleh potong dah sebab terlalu halus. Awak tak boleh tengok dengan mata kasar. Awak kena gunakan mikroskop untuk tengok. Okey. Dan apa pula maksudnya diskrit? Diskrit ni maksudnya dia terpisah antara satu sama lain. Kecil. Okey. Dan juga dia sentiasa bergerak pada semua arah. Cikgu nak bagi contoh lah kalau macam pepejal, cecair dan gas Pepejal tu, apa contoh pepejal? Contohnya pen awak kan. Kalau awak ambil pen kan. Pen awak tu adalah pepejal, betul? Okey. Tapi sebenarnya pen awak tu terdiri daripada zarah-zarah yang halus atau atom tu. So atom tu dia ada tersusun rapat. Tapi dia sentiasa bergetar. Faham tak? Dia sentiasa bergetar. Awak tak nampak tapi dia sentiasa bergetar. Okey. So kalau cecair pula, of course dia memang bergerak sebab cecair ni boleh bergerak ke sana sini. So atom dia pun bergerak. Kalau gas, tak payah cakap lah. Gas ni of course lah dia bergeraknya lebih laju. Kan? Sebab apa? Dia ni benda yang benda yang ringan. Lepas tu dia ada banyak ruang. That's why dia pergerakan dia lebih. Itu kalau nak bandingkan pepejal, cecair, gas lah. Okay, now ini adalah contoh pepejal, cecair dan gas. Senang sajalah. So, apa contoh pepejal? Dia bagi contoh apa ni? Dia bagi contoh cawan-cawan. Okay, tak semesti cawan. Banyak macam-macam lah handphone awak lah. Awak punya jam lah. Apa pun yang pepejal lah yang keras tu. Itu pepejal. Cecair pula. Okay, dia bagi contohnya madu kan. Okay. So, selain madu apa? Banyak kot. Petrol, alkohol, air. Itu semuanya cecair. Dan juga gas. Apakah itu gas? Awak pun tahu. Dunia kita ni wujud dengan macam-macam jenis gas. Awak tahu kalau kita bernafas, kita sedut oksigen. Kalau kita keluarkan nafas yang kita keluarkan tu mengandungi gas, karbon dioksida. Itu juga contoh gas. Yang ni kalau dia bagi contoh kat sini, apa ni? Air, teh, lemon tea panas ni kan. Lemon tea panas ni berasal asap. Asap atas tu ini adalah wap air ataupun gas lah. Dalam bentuk gas. Okay. Tapi ada satu benda yang Allah jadikan, yang Tuhan jadikan kat dalam dunia ni very special. Dia adalah satu benda yang sama tapi dia boleh wujud dalam ketiga-tiga keadaan. Okay, contohnya apa benda tu? Itu adalah air. So, awak tengok air dia. Air ni kalau dia beku, keras, dia kita namakan ais. Betul tak? Tapi dia tetap juga H2O tau. So, masa ais tu beku, air tu beku, kita panggil ais, dia adalah dalam keadaan pepejal. Lepas tu pula kalau air tu dalam keadaan suhu biasa ni, dia adalah bentuk cecair, keadaan cecair. Tapi bila kau panaskan satu benda tu, kau panaskan air, nampak uap ke atas kan? Dia ni adalah dalam keadaan gas. So, yang ni juga masih H2O, yang ni juga masih H2O. Dia adalah benda yang sama tapi keadaan dia saja berbeza. Dan air is very special sebab dia ada ketiga-tiga keadaan. Seperti contohnya kalau handphone korang. Pepejal kan? Boleh ke tukar jadi gas? Boleh ke tukar jadi cair? Tidak boleh. So dia ada satu keadaan saja. Tapi air special. Ketiga-tiga keadaan dia ada. Okay. Next kita akan belajar apakah perbezaan dia dari segi sifat dia, bentuk, jisim, isi padu dan kebolehamanfaatan. Kita tengok kepada pepejal dulu. Okay. Tengok pada bentuk dia dulu. Kita tengok pada bentuk pepejal. Pepejal ni bentuk dia tetap. Betul tak? Awak cuba tengok awak punya apa contohnya pensel awak kan. Adakah hari ni tengok pensel tu bentuk lain, pen lah. Pen hari ni bentuk lain, besok bentuk lain? Tidak. Dia tetap je agak macam tu So pepejal ni mempunyai bentuk yang tetap. Jisim dia, yes, jisim dia juga tetap. Sebab apa? Pen awak besok awak guna pun dia punya jisim macam tu. Lusa pun sama juga, dia tidak berubah. Isi padu, yes, isi padu dia tetap, dia tak boleh gerak. Macam tu lah nak cakapnya kan, dia tetap macam tu. Dan kebolehamanfaatan. Manfaatan ni maksudnya awak press dia, awak tekan dia. Boleh ke dimanfaatkan lagi? Dah tak boleh dah.
Dia kalau pepejal, dia tidak boleh dimampatkan. Kita tengok pula pada cecair. Okay, kalau cecair, bentuk dia macam mana bentuk cecair? Cecair ni of course dia akan ikut bentuk bekas yang korang gunakan. Bekas korang tu silinder. Silinder lah bentuk dia. Kalau bekas korang bentuk kubus, kubus lah bentuk dia. Dia ikut bentuk bekas. Kalau letak dekat dalam air botol mineral lah, bentuk botol mineral macam tu lah bentuk dia. Okay, dari segi jisim pula, jisim dia tetap. Kalau awak kekalkan air tu, awak letak kat bekas mana-mana pun, jisim dia tetap sama. Isi padu pun sama, tetap. Dia tidak akan berubah. Okay, boleh tak dimampatkan air? Ataupun cecair lah. Boleh tak dimampatkan? Boleh, tapi agak sukar. Boleh, tapi agak sukar. So, kita tengok pula pada gas. Gas. Macam mana bentuk dia? Gas ni mana ada bentuk kan? So, kalau gas ni dia akan ikut bentuk bekas yang kita isi. Sama juga macam cecair. Kau tiup belon tu bentuk bulat yang tentu bulat. Sfera. Bentuk sfera lah dia. Kalau lah balon tu bentuknya lonjong macam ni ke, betul tiba-tiba ada pula macam bentuk apa-apalah bentuk. Ikutlah bentuk balon yang awak gunakan tu. Alright. So, jisim. Dia ada tak jisim yang tetap? Tidak. Dia tak ada jisim yang tetap. Dan isi padu, dari segi isi padu sama juga. Dia akan ikut bekas bentuk dan isi padu dia macam mana. Boleh tak mampat? Of course boleh. Gas adalah senang dimampatkan. Kita boleh tekan senang gas. Daripada tekan pen dengan tekan gas. Lebih senang. Okay, tekan gas lah. Okay, so inilah dia ruang antara zarah. Kalau kita tengok daripada segi dalam gas, ruang antara zarah maksudnya zarah ni dengan zarah gas satu sama lain dia adalah besar. Susunan zarah dia jauh antara satu sama lain kalau gas. Dan juga pergerakan zarah dia bebas bergerak secara rawak. Okay, kita sambung sedikit lagi. So, kita tengok gas dari segi ruang antara zarah. So, kalau gas, ruang antara zarah dia sangat besar. Apa maksudnya ruang antara zarah dia besar? Maksudnya kan, kalau awak ada satu bekas tu, okay, dalam satu bekas tu, dia punya atom-atom gas itu, zarah-zarah dia adalah macam ni. Kalau dia adalah gas, dia kawasan gas. So, antara satu sama lain. Okay, antara satu sama lain ni. Dia punya jarak ni antara zarah adalah sangat besar. Itu maksud. Okay. Susunan zarah pula. Dia kata berjauhan antara satu sama lain. Of course, dia jauh-jauh. Dia tak berapat-rapat kalau gas. Dan juga pergerakan dia. Dia bergerak secara rawak. Cikgu ulang. Bergerak secara rawak. Maksudnya. Dan berlanggar antara satu sama lain. Maksudnya rawak. Rawak tu dia suka hati bergerak kanan, kiri, atas, bawah. Dia suka hati je. Bergeraknya dia tak ada satu arah yang tertentu saja. Dan dia memang melanggar. Kadang-kadang bila bergerak tu ketoing dia langgar kawan dia. Toing langgar kawan dia. Itu adalah gas. Cecair pula. Kita tengok pada cecair. So, kalau cecair pula macam mana? Kalau dalam satu bekas kan. Kalau cecair. Dia kata ruang antara zarah adalah sederhana. Kalau cecair macam ni zarah dia. Kalau kita nak lukis lah kan. Macam ni lah jarak dia. Dia masih ada lagi ruang. Tapi dia tak adalah macam gas. Gas tu memang jauh-jauh antara sama lain. Dia ni masih lagi rapat-rapat. Okay. So, ruang antara zarah dia kita jadikan sebagai sederhana. Susunan zarah dia masih lagi tersusun rapat masa cikgu lukis. Dia masih rapat-rapat lagi. So, macam mana pergerakan? Dia bebas bergerak. Dia bergerak sana. Dan menggelongsor dan langgar antara satu sama lain. That's why cecair kita boleh senang kita nak letak kat bekas sana, bekas sini. Okay, now. Kita tengok pula kepada pepejal. Okay. Kalau pepejal ni, awak tengok. Ruang antara zarah dia sangat kecil. Ni pepejal awak tengok Kalau lah yang ni awak punya zarah. Dia punya susunan atom itu memang rapat-rapat semua. Dia memang rapat-rapat macam ni. Ini adalah susunan untuk pepejal. Dia memang tak ada ruang langsung dah. Dia memang melekat antara satu sama lain. So, ruang antara zarah dia sangat kecil sangat. Kecil ataupun tak ada lah. Susunan dia susun sangat rapat. Rapat gila lah. Dan juga pergerakan zarah. Dia bergetar pada kedudukan yang tadi. Bergetar saja. Dia tak boleh gerak. Sebab yang tu adalah tetap. Dia bergetar je. Okay. So, dia bergetar antara satu sama lain. Itu sahaja. Okay. Alright. So, next kita tengok ya. Okay. So, kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. So, kita nak tengok kepada kadar resapan. Okay.
kadar resapan. Apakah itu masuk resapan dulu? Kita kena tengoklah apa masuk resapan dulu kan. Okey, resapan ni maksud dia apa? Okey, resapan ni bermaksud, tengok ni. Proses pergerakan zarah-zarah dari kawasan berpekatan tinggi ke kawasan berpekatan rendah. Itu maksudnya resapan. Meresap, meresap. Okey, apa benda? Dia kata pergerakan zarah. Okey, daripada mana? Okey, dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Faham tak? Apa maksud dia tu resapan? Alah, senang je. Contohnya macam mak korang kan. Dia masak kat dapur kan. Kalau masak kan. Okay. Kalau masak, mesti kat dapur lah. Tu ada orang masak dekat dalam bilik. Okay. Masak kat dapur kan. So, bila masak kat dapur, mula-mula, mak awak tumis je bawang tu. Bila tumis je, bau dia kuat kan. Tapi awak tengah tengok TV tak tolong mak awak kan. Tapi sekejap lepas tu, walaupun masak kat dapur, tak lama lepas tu, awak bau tak dekat ruang tamu? Yes, bau. Itulah maksudnya resapan. Dia meresap. Kawasan berpekatan tinggi. Okey, dapur tu, dia punya tumis tu, dia punya gas-gas tumisan tu, bau tu sangat tinggi kat situ. Tapi lama-lama dia akan pergi kat ruang tamu tempat awak tengok TV tu. Sebab apa? Ruang tamu awak tak ada zarah-zarah tumis tu. Tapi dia akan bergerak daripada kawasan yang dia pekat ke kawasan yang tidak pekat. Itulah maksudnya resapan. Okey. So, kita tengok kadar resapan dalam 3 keadaan. So, berapa banyak keadaan kita ada? 3. Kita akan tengok kadar resapan dalam pepejal, cecair dan juga gas. Cuba tengok yang pertama ni. Ini adalah eksperimen yang kita selalu buat lah. Okay, sampai ke form 5 atau form 4 pun kalau awak ambil kimia, awak akan tengok buat benda ni ya. Okay, so kita tengok pada pepejal dulu. Okay. Tengok ni ya. Dalam eksperimen ni, dia nak tengok kadar siapa yang meresap lagi cepat. So, ini adalah tabung uji tau. Dia letakkan agar-agar. Agar-agar ni, agar-agar. Awak pun tahu agar-agar macam mana kan? Tapi tak ada color. Lepas tu, kat bawah tu, dia letakkan kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat ni warna dia biru tau. So, bila dia letak kat situ, dia akan biarkan selama berapa hari, dia kata 2 hari. So, kita akan tengok pemerhatian ni. Apa benda pemerhatian kita? So, lepas 2 hari anak-anak, okay, lepas 2 hari, ni awak tengok lepas 2 hari. Yang ni kan, tabung uji kan. Okay, ni tabung uji lah. Alright, so, selepas 2 hari anak-anak, awak akan tengok, apa tahu? Awak akan tengok semua tabung uji ni akan dah mula berubah menjadi warna biru kuprum 2 sulfat tu. Dia akan meresap masuk dekat agar-agar. Tapi selepas berapa lama? Selepas 2 hari babe, barulah jadi macam itu. Faham Lepas 2 hari baru jadi macam tu. Okay. So now kita tengok pula dekat dalam resapan dalam cecair. Dalam cecair ni dia guna apa? Dia gunakan air saja. Lepas tu dia letak juga hablo kuprum 2 sulfat. Okay. So bila dia letakkan, dia biar je. Tak payah buat apa-apa. Okay. Dia biarkan 15 minit. So maksudnya lepas 15 minit ni, sama lah juga air tu semuanya kat dalam tu akan bertukar warna biru. Faham? Air tu akan tukar warna biru. Tapi dah ambil masa dalam 15 minit tu dah tengok dah jadi warna biru semua air. Okay. Tengok pula dalam keadaan gas. Kalau keadaan gas ni, dia akan guna ni contoh ni. Dia akan gunakan gas bromin. Macam mana tahu? Dia ada 2 balang. Ni balang pertama, ni balang kedua. So, balang pertama dengan balang kedua, balang pertama ni, dia akan letak penutup balang. Dia mula-mula dia letak penutup balang dulu. Dia pisahkan dulu. Balang bawah ni ada gas bromin. Balang atas kosong. Lepas tu, dia bukakan penutup ni, dia biar dia tengok berapa lama gas bromin tu nak meresap. Okay. So, bila dia buat kesimpulan, awak gunakan pepejal, dia nak meresap dalam agar-agar tu 2 hari. Okay. Apa dia ni? Kalau dalam cecair. Dalam cecair pula. Dia kata apa? Mungkin cecair ni boleh ambil, kalau eksperimen tadi, dia kata 1 ke 2 jam lah. Okay. Kalau gas, awak boleh tengok dalam masa 10 ke 15 minit pun dia dah boleh meresap. So, ini bermaksud kadar resapan adalah paling tinggi pada gas.
Selepas itu kedua tertinggi adalah cecair dan paling susah meresap ialah pepejal. Itu maksudnya. Kenapa macam tu Awak kena ingat tau, kalau dekat gas, dia kan darah dia bergerak secara rawak ke sana ke sini kan gas. Dia punya pepejal, dia punya tu bergerak secara rawak sana sini dia langgar kan. That's why dia cepat meresap. Nak dibandingkan dengan cecair dan juga pepejal. Kita nak tengok pula perubahan keadaan pepejal. Okay. So, perubahan. Macam contoh cikgu bagi air tadi kan. Dari air, dia tukar jadi air, dia tukar jadi uap kan. Kenapa dia boleh tukar macam tu? Okay. So, kadang-kadang tu, perubahan dia punya keadaan giring, dia bukan kadang-kadang kebanyakan benda perubahan keadaan giring ni, dia adalah kerana berkaitan dengan apa tau? Haba yang korang berikan. Okay, haba ni dapat mengubah keadaan giring. Pepejal ke cair ke gas ke pepejal ke macam tu lah. Okay, so jom kita tengok. Awak tengok kat sini. Let's say lah dia ni pada mula-mulanya pepejal. Kan, mula-mula dia pepejal. Pepejal macam mana susunan gini kan. Susunan ni kan rapat-rapat gila kan. Tapi bila awak panaskan haba, kalau panas tu maksudnya apa? Haba tu awak serap. Dia mula akan koyak. Bukan koyak, maksudnya dia akan mula menjauhi antara sama lain. Dia akan mula dah bertukar macam ni ala-ala cecair punya susunan. Lepas tu cecair ni awak panas sekali lagi. Dia akan lagilah menjauh antara satu sama lain sampailah dia bertukar menjadi gas. Lagi jauh antara satu sama lain. Nampak tak? So, itu kalau haba awak serap, awak tambahkan haba, panaskan dia. Tapi let's say awak sejukkan, iaitu awak buang haba. Kalau buang haba, dia jadi terbalik pula. Gas ni dia akan mula rapat, mula dekat. Lagi bertambah dekat. Sampailah sangat-sangat rapat. Menjadi pepejal daripada gas, cecair dan pepejal. Sebab apa? Sebab haba tu dikeluarkan, menjadikan dia punya daya tarikan makin kuat. Makin rapat antara darah. Okay? Alright. Jom kita tengok. Yang ni cikgu rasa korang pun dah belajar yang sebelum kan. Okay, so awak tengok ni Okay. Daripada pepejal tukar kepada cecair dulu. Kita tengok pepejal tukar kepada cecair. Apabila pepejal tukar kepada cecair, awak adalah serap haba dia. Bila serap haba, kita panggil dia sebagai peleburan. Okay? Lebur. Pepejal jadi cecair. Ais tu jadi cecair. Sebab apa? Kalau kita letak kat tangan kita, ais tu jadi cecair kan? Sebab apa? Tangan kita ada haba. So, kita serap haba tu. Ini proses dia peleburan. Tapi kalau cecair tu, dia jadi tukar jadi pepejal. Maksudnya, air tu awak pergi bekulkan kat dalam peti ais. Haba tu kita buat apa? Kita bebaskan. Kita buang haba tu. So, ini proses pembekuan. Okay? So, now kita tengok pula cecair dengan gas. Hubungan dia. Okay. Cecair dengan gas. Kalau cecair tu bertukar jadi gas, ini maksudnya haba tu diserap. So, proses apa nama dia? Pendidihan ataupun penyedatan. Okay? Apa maksud pendidihan? Air kan. Kalau awak panaskan air kan, dia tukar jadi wap. Itulah maksudnya haba diserap. So, itu adalah pendidihan. Penyedatan ni pula anak-anak, dia tak perlu dipanaskan. Tapi, awak biarkan dia dekat matahari. Cahaya matahari, dia akan automatically tukar jadi wap. Itu penyedatan dengan pendidihan punya perbezaan. Okay. Tapi, apabila gas, gas awak tukarkan pula kepada cecair, kita panggil dia kondensasi. Kondensasi ni, haba ni awak keluarkan, bebaskan haba tu. Kita panggil dia proses kondensasi. Alright. Ni macam embun. Di pagi hari yang macam tu lah. Alright. So, sekarang kita tengok pula daripada antara hubungan pepejal dengan gas. Anak-anak, kalau pepejal ke gas pepejal, dua-dua ni kita panggil sebagai pemejal wapan. Pepejal wap, pemejal wapan. Itu dia punya proses. Apa contohnya? Kalau awak nak tahu dia contohnya, antara contoh lah ubat gegat tu. Ubat gegat, tahu tak ubat gegat? So, ubat gegat ni adalah yang nak halal lipas tu. Kita letak dekat dalam toilet kan. So, ubat gegat tu mula-mula besar ni. Tapi lama-lama dah 3 bulan besar ni. Sebab apa? Ubat gegat dia pepejal. Dia akan terus tukar diri jadi wap. That's why ada bau. Kan? So, bau itulah daripada ubat gegat. So, pemejal wapan. Ini adalah proses. Apakah itu peleburan? Okay? Macam biasa, peleburan yang cikgu dah cakap hari tu. Okay, kalau peleburan ni awak tahu, pepejal menjadi cecair. Okay? Pepejal
jadi cecair. Okey, so apa yang berlaku masa pepejal jadi cair? Of course, serap haba. Okey, bila serap haba, dia akan berketang lagi kuat. Lepas tu, apa gunanya haba yang diserap tu? Macam cikgu terang tadi lah. Dia untuk putuskan daya tarikan, atasi daya tarikan. Makin lama makin jauh zarah tu. Makin lama makin jauh. So, pendedihan juga serap haba, didih. So, didih daripada cecair bertukar menjadi gas. Right. Sama juga, tenaga haba ni memang akan diserap. Okay, untuk apa? Atasi daya tarikan antara zarah. Dia memang kalau serap haba dia untuk mengatasi daya tarikan untuk zarah. Bila dia dah atasi makin lama makin jauh antara zarah, dia tukar dah jadi gas. Okay. Kalau penyejatan ni dia ada special sikit. Penyejatan ni dia tak perlu panaskan. Tapi dia tak perlukan api lah untuk panaskan. Dia macam dia menjadi secara normal automatik di mana awak dia terjadi kerana sekeliling saja. Okey. Dia boleh jadi pada sebarang suhu. Tak semestinya awak kena panaskan begitu. Okey. So contohnya macam awak ampai kain lah kan. So macam awak ampai kain. So lama-lama kering kan. So dari ni sama jugalah. Cair juga jadi gas. Okey. So kondensasi pula dia terbalik. Tadi tiga atas ni haba serap. Kat bawah ni haba dibebaskan. Dia tak nak haba, dia keluarkan haba. So bila keluarkan haba, lama-lama rapat zarah tu antara satu sama lain. That's why lah kat sini gas akan bertukar menjadi cecair. Okay, now pembekuan pun sama. Of course bebaskan haba. So bebaskan haba ni samalah yang macam kat atas yang kondensasi. Bila haba bebas, dia makin lama makin slow pergerakan zarah. Okay, lebih perlahan. Lepas tu, dia akan mula rapat antara satu sama lain. That's why pembekuan adalah daripada cecair tukar jadi pepejal. So now, the last one, penjawapan. Okay, yang dia bagi contoh gambar ni kan, apa tahu? Ni ais kering tau. Ais kering, bukan ais krim. Ais kering. So, ais kering ni, dia daripada pepejal tukar jadi gas terus. So, dia terus. Dia bukannya melalui cecair tau. Dia memang gas tu terus menjadi dia pepejal tukar jadi gas atau gas pun bertukar jadi pepejal. Itulah cara perubahan ni yang berkaitan dengan haba. Okay. Awak pun tengok kat sini. Alright. Okay, now. Cikgu bagi contoh. Perubahan keadaan jirim ni Contoh perubahan keadaan jirim. Dia bagi contoh apa? Keringkan pakaian kan. Ni penyejatan. Lepas tu air ni. Membolehkan krim ais membeku menjadi aiskrim. Okay, so mula-mula sebenarnya cair je aiskrim ni kan. Lepas tu letak, dia beku lah, dia pejal. Ni aiskrim tadi cikgu dah terang. Yang ni ubat gegat pun cikgu dah terang tadi ni penjawapan kan. Okay, yang ni pula kondensasi daripada wap air jadi tetesan air. Ni contoh-contoh dia lah. Okay, next. Alright. So, kita buat kesimpulan dari segi plata konsep ni apa benda kita belajar. Kita belajar apakah maksud jirim. Okay. Kita belajar what is jirim, maksud dia. Right. Dia mempunyai jisim dan mempunyai ruang. Kita belajar sifat jirim. Ada dua je sifat iaitu fizik dan kimia. Lepas tu kita kena kelaskan satu bahan tu berdasarkan apa? Ketempatan, tekak lebu, tekak lidang, kelarutan. Dan keadaan jirim hanya 3 saja. Okay. Sebenarnya ada yang terbaru plasma tu tapi belum lagi dah peringkat awak. So kita belajar 3 saja. Kita belajar macam mana susunan zarah, macam mana dia punya pergerakan zarah dan sebagainya. So, dan yang last sekali perubahan keadaan jirim. Ini berkaitan dengan haba. So, proses dia ada 7 ni. Dia ada 6 yang ditunjuk ni. Okay, so itulah dia bab 5 iaitu bab jirim. Cikgu harap korang study jugalah sendiri nak buat macam mana kan kita PDPR kan. Itu semuanya usaha awak sendiri. Okay. Terima kasih. Itu sahaja daripada cikgu. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.